Jadi alhamdulillah untuk pagi ini kita telah menjemput dua orang tetamu undangan kita. Jadi kita terus saja perkenalkan ya sebelah sisi kiri Muammar iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Samali bin Haji Adam iaitu pegawai pelajaran bahagian kaunseling bahagian Kementerian Pendidikan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan Ya, betul. Alhamdulillah, dan bersama kita juga iaitu Yang Mulia Cikgu Roslan bin Haji Yaakob iaitu kaunselor Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tanpa kita sedari kita ni akan berada di tahun hadapan. Jadi jumpa tahun hadapan lah tu ya. Sehari saja lagi. Sehari saja lagi. Beberapa jam saja lagi sebenarnya. Bila kita melihat tahun 2025 ini, kita sebagai manusia memulakan ia sebagai satu buku baharu lah ya, ataupun boleh kita dianggap lah ya, kita telah akan menulis di dalam sebuah buku baharu di tahun 2025. Anak-anak kita ataupun penuntut ini pastinya kita perlu untuk mempersiapkan diri mereka, Ustaz dan juga Cikgu ya. Jadi apakah dia kepentingan dalam membuat persediaan awal bagi pelajar sebelum bermulanya sesi persekolahan berkenaan? Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Muammar, Intan dan juga rakan saya Cikgu Ruslan, ada penonton muslimin muslimat yang dimuliakan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah masa berlalu begitu pantas. Sehingga tanpa kita disedari tinggal beberapa jam sahaja lagi insya-Allah kita akan melangkah pada tahun baru 2025 dan insya-Allah bermakna adalah peristiwa-peristiwa yang akan kita ditempuhi dan begitu juga terhadap kepada pelajar-pelajar kita ni khususnya dan juga para ibu bapa yang mana mereka ini akan memainkan peranan penting untuk memastikan bahawa anak-anak mereka ini akan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan teratur. Betul. Jadi sebelum menempuh pembelajaran ataupun sebelum memasuki kelas-kelas yang sudah dirancang, yang mana insya-Allah pada 2 hari bulan hari apa tu Muammar? Hari Khamis. Besok ada cuti sehari lagi. Itulah. Ada masa ni. Ada masa lagi untuk apa namanya ni membuat perancangan. Bermakna walaupun besok cuti bukan bermakna kita ni terus berlepas tangan tanpa ada persediaan, tetapi sebenarnya di situlah kita ni mengambil waktu yang terluang di mana perlunya kita ni membuat persediaan untuk menghadapi pembelajaran yang akan datang. Betul. Di mana perkara ini adalah suatu perkara yang amat mustahak khususnya kepada anak-anak sekalian dan juga ibu bapa, di mana dengan adanya perancangan dan persediaan awal ini maka insya-Allah semua aktiviti ataupun pembelajaran yang akan diikuti pada tahun hadapan ia akan menjadi lancar dan lebih berkesan. Begitu juga kita melihat di sini daripada segi emosi anak-anak, bila mana persediaan sudah dapat dilakukan dengan baik, maka insya-Allah masalah emosi ataupun masalah stres dapat dikawal supaya mereka ini janganlah terburu-buru ataupun boleh dianggap merasa cemas ataupun kadang-kadang timbul perasaan anxiety. Sebab kadang-kadang kita melihat kanak-kanak bila kan sekolah ni lama cuti, kan sekolah timbul tiap macam-macam penyakit. Sakit perut dia, sakit kepala dia, lapar. Jadi sebab itulah kita ni tekankan kepada anak-anak supaya buat persediaan awal. Kemudian lagi kita lihat daripada segi di mana bila mana kita ni membuat persediaan persiapan yang awal, maka insya-Allah ia akan dapat meningkatkan lagi fokus dan keberkesan pembelajaran anak-anak tersebut. Di mana anak-anak tadi sudah dilengkapkan dengan knowledge ataupun pengetahuan yang akan diikuti, di samping adanya persediaan daripada segi buku teks apa yang digunakan. Betul. Dan alat tulis macam mana, peralatan-peralatan keperluan kalau yang memerlukan kepada komputer dan sebagainya. Maka perkara ini memberi
kesan yang baik kepada anak-anak supaya dia boleh fokus di dalam mengikuti pengajian berikutnya. Betul. Kemudian lagi kalau kita melihat kenapa perlunya kepentingan persediaan awal bagi pelajar-pelajar sebelum memasuki pengajian mereka, maka di sinilah kita melihat bagaimana matlamat akademik ataupun perancangan yang ada itu akan dapat mereka ketahui dan dapat mereka lakukan dengan baik, terutama sekali daripada segi pengaturan masa. Di mana mereka tahu apa ataupun jadual pelajaran yang akan diduduki. Kemudian kita lihat lagi bagaimana penglibatan pelajar di dalam segi kurikulum pun perlunya, dan aktiviti-aktiviti luar yang bermanfaat. Maka perkara inilah yang sudah dirancang awal, bukan bermakna setelah memasuki tahun hadapan atau memasuki kelas barulah mereka ini sibuk dengan baru kan mencari-cari. Jadi perkara ini sudah diambil maklumlah. Dan yang penting sekali juga adalah di mana bila mana mereka ini kita berikan persediaan awal, maka insya-Allah mereka ini akan dapat meningkatkan daripada segi disiplin diri. Inilah perkara yang perlu, yang amat mustahak bagi kita ni memberikan persediaan awal kepada anak-anak supaya sebelum menempuh pembelajaran, maka kita ni berikan mereka ini persiapan yang awal untuk mereka bersedia untuk menghadapi tahun hadapan pembelajaran yang akan mereka lalui, insya-Allah. Insya-Allah ya. Jadi ada antara kepentingannya untuk kita ni membuat persiapan lebih awal ya sebelum sesi persekolahan bermula. Jadi terima kasih Ustaz, dan sekarang kita akan beralih bersama dengan Yang Mulia Cikgu Haji Roslan. Jadi cikgu dalam menetapkan matlamat akademik dan juga membina motivasi diri ya sebelum sesi persekolahan bermula adalah sangat penting sebetulnya ya. Jadi apakah antara tips yang boleh diambil bagi memastikan mereka ini bersedia sepenuhnya? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadinya matlamat akademik ini sangat penting bagi setiap bukan saja pelajar, murid dan juga penuntut-penuntut. Tetapi juga kita ni sebagai orang dewasa, sebagai ibu bapa khasnya perlu juga ada matlamat yang spesifik untuk anak kita ni. Jadinya di sini saya ingin mengongsikanlah beberapa tips ataupun panduan yang boleh digunakan oleh ibu bapa, parents, untuk membantu anak-anak mereka menempuhi tahun baru 2025 ni. Dan untuk makluman penonton-penonton semua, insya-Allah tahun 2025 ni ada 365 hari betul lah. Jadinya insya-Allah anak-anak tani akan bersekolah dalam tempoh 200 hari persekolahan. Jadinya artinya moden berapa tu? Moden 2/3 daripada tempoh 2025 tu sekarang kanak-kanak ini berada di sekolah Jadinya perlu ada motivasi, cara dan teknik macam mana untuk kita ni membantu diorang ni. Betul. Alright. Jadinya sebelum kita ni melihat apakah matlamat diorang ni, seperti yang bis kita tadi nyatakan tinggal berapa jam saya lagi kita ni kan melangkah ke tahun baru ni, tahun baru 2025. Hanya sebelum kita ni melangkah ke tahun baru itu, ada baiknya kita ni ambil sedikit masa ni yang tersisa ni, kita ni refleksi diri kita ni kita ni refleksi diri, kita ni renung sejenak apa yang telah kita ni lalui sepanjang tempoh 2025. Ini melalui refleksi diri ini, pencapaian dan cabaran-cabaran tahun-tahun sebelumnya, pelajar akan dapat mengenal pasti kekuatan dan pembaikan akan dapat dibuat. Refleksi diri ini boleh dibuat secara harian, mingguan dan juga bulanan. Ini untuk tahun 2024 yang tinggal orang tinggal sedikit saja lagi. Barangkali boleh kita ni refleksi diri bagi pelajar, barangkali refleksi diri pencapaian diorang dari segi akademik. Kalau yang dah ada periksa besar bagi sekolah rendah daripada tahun 1 hingga
tahun 5. Barangkali diorang boleh melihat daripada peperiksaan akhir tahun. And then kalau yang menengah dari tahun 7 hingga tahun berapa 10. tu? 10. Tahun 8 tahun masuk tahun 11 O level. Jadinya lihatlah, renung-renunglah apa kelemahan-kelemahan diorang dalam setiap subjek-subjek itu. Kalau masa ni diorang mencapai, ada contoh bahasa Melayu dapat C, English dapat D. Jadinya buatlah perancangan awal untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada tu. So that tahun 8 sekarang diorang ni dapat mencapai target target yang optimum lah. Betul. Right. Seterusnya bina plan tindakan. Itu dengan cara membuat jadual belajar, pembahagian masa untuk subjek-subjek tertentu. Jadinya untuk membuat jadual belajar ini bukannya main isi-isi saja, ikut aku minat ikut minat subjek. Aku minat English saja dipelajari. Ada tekniknya tu, ada formulanya. Kalau kami di sekolah menengah, macam awal tahun ni kami sudah ni para kaunselor akan masuk mengajarkan kepada kanak-kanak ni teknik-teknik membuat jadual belajar yang efisien. Yang selalu kami gunakan ialah teknik kaedah 321. Formulanya 321. Apa maksudnya 321 tu? Tu sesi akan datanglah insya-Allah. Bukannya defend. Bukan. Ada tu sebenarnya. Ada caranya. Ataupun kanak-kanak ni kan belajar ikut saja, ikut ia minat cikgu tu. Dia boleh kan? Ada teknik-tekniknya. Dan dengan adanya plan yang jelas, pelajar akan dapat mengelakkan perasaan tertekan. Itu gunanya jadual belajar itu, dan memastikan mereka dapat mengikuti perjalanan yang teratur. Yang ketiga, mengamalkan teknik pengurusan masa yang baik. Pelajar perlu menguruskan masa mereka dengan bijak, termasuk menetapkan masa untuk belajar, berehat, bersenam dan aktiviti sosial. Dan jangan dipandang remeh berkenaan dengan ibadah, terutama sekali ibadah sembahyangan ya. Soalnya daripada ini pengalaman pengalaman saya. Kalau ada keluar result O level bercakap tentang O level. Saya suka memanggil student-student yang belureh 9O, 8O, ada yang with distinction lagi, with star apa tu. Di interview ditanya, kebanyakan majoriti diorang ni berjaya disebabkan satu, diorang berdisiplin, ada jadual belajar yang mantap. And then kebanyakan especially yang beragama Islam, diorang ni bangun awal and then mengerjakan sembahyang 5 waktu itu yang dah tinggal. Dan yang paling best lagi, kebanyakan pelajar-pelajar cemerlang ni mengamalkan solat tahajud Ustaz. Banyak itu sebenarnya manfaatnya sembahyang tahajud itu. Alright, seterusnya ialah membangun sikap positif dan motivasi diri. Kanak-kanak ini perlu dimotivasi. Sebagai ibu bapa, kalau di rumah ibu bapa lah mengambil peranan di sekolah, guru-guru, and then selain daripada guru-guru, juga rakan-rakan sebaya. Kalau kami di sekolah ada pembimbing rakan sebaya. Diorang ni terlatih sudah ya. Ada sedikit ilmu counseling diberikan oleh diorang ni untuk membimbing rakan-rakan diorang. Pelajar boleh juga membina motivasi dan mengingatkan diri mereka tentang mengapa mereka belajar dan apa yang ingin mereka capai. Menyertai aktiviti yang memberi inspirasi, membaca kisah kejayaan atau bergaul dengan rakan-rakan positif. Dan satu lagi antara amalan terbaik kami di Maktab SUAS ialah kami selalu memanggil alumni yang berjaya dari Maktab SUAS untuk mengongsikan pengalaman kejayaan diorang sewaktu belajar di Maktab SUAS. Alright. And then yang kelima ialah menjaga kesejahteraan mental dan juga fizikal. Kejayaan akademik bukan hanya bergantung kepada usaha intelektual, tetapi juga kesejahteraan mental dan juga fizikal. Selain itu juga
kata ni negara zikiran ni kita ni amalkanlah zikir-zikir dan berselawat dan sebagainya. Jika ada apa-apa bolehlah berbincang dengan, kalau di sekolah, dengan guru kaunseling, ibu bapa ataupun dengan rakan sebaya. Dan pelajar-pelajaran ni untuk menempuhi tahun 2025 ni, kalau ada apa-apa halangan, kata ni anggaplah halangan itu sebagai satu proses untuk kata ni mencapai kejayaan yang lebih besar lagi. Halangan ini bukannya untuk menjatuhkan, tapi sebagai satu adventure. Anggaplah halangan itu sebagai adventure dan peluang untuk mengembangkan diri lagi. Betul. And then dapatkan sokongan daripada ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan. Dengan mengikuti tips ini, pelajar akan mempersiapkan diri dengan baik dan insya-Allah sesi persekolahan akan bermula dengan lancar. Okay. Baik, cukup menarik juga dengan pengesahan berkenaan ya. Kalau dilihat Intan, bila sesuatu perkara itu sukar untuk kita ni terus bertanya-tanya dan juga masa itu terasa sedikit, artinya bahan tersebut daripada narasumber kita memang cukup mantap. Memang memberikan kepastian kepada anak-anak murid dan juga kita sebagai ibu bapa untuk mendengarkan terus, kerana semua ini adalah untuk masa depan anak-anak kita. Dan seterusnya ini kita akan beralih bersama dengan Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimanakah ibu bapa boleh membantu anak-anak mereka membentuk disiplin diri yang diperlukan untuk berjaya di sekolah ni? Baik, alhamdulillah. Kalau ini perhatikan, ibu bapa adalah boleh dikatakan peneraju utama yang mainkan peranan penting bagi membentuk anak-anak. Maka sebab itulah kenapa kita melihat hubungan ibu bapa dengan anak-anak mesti rapat. Jangan sampai ada perselisihan. Kalau ada perselisihan, habislah. Maka sebab itulah kenapa kita melihat di sini anak-anak, kita dimakan anak itu adalah mempunyai wawasan, mempunyai matlamat hidup yang baik, di mana mereka ini akan menjadi anak yang sempurna perangainya, sikapnya dan berpendidikan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kenapa ibu bapa perlu membantu anak-anak mereka ini untuk membentuk disiplin diri, supaya bila mana anak-anak ini berdisiplin sendiri, maka anak-anak boleh mengawal diri. Tanpa dari kita ni boleh percaya 100% pada anak-anak. Kalau diorang ini sudah dapat kita disiplinkan, dan juga kalaupun ada beberapa perkara macam ada perbincangan kan, mereka boleh berfikir sendiri. Dan perkara yang paling penting ialah sebenarnya di mana ibu bapa untuk membantu anak-anak mendisiplinkan diri, kalau boleh kongsikanlah harapan ibu bapa itu sendiri. Secara realistiknya apa kemahuan ibu bapa, dan yang penting ialah bila mana kita melihat di sini kemahuan ibu bapa itu memanglah ke arah yang baik untuk anak-anak, untuk masa depan. Dikongsikan. Sebab itulah kenapa adanya pengorbanan ibu bapa. Ibu bapa walaupun susah tetapi demi untuk anak-anak mereka berkorban. Sehingga kadang-kadang ibu bapa terpaksa berlapar demi untuk anak-anak. Ibu bapa terpaksa mengurangkan perbelanjaan tetapi untuk keperluan pembelajaran anak-anak mereka berkorban. Maka inilah sebenarnya sebahagian daripada harapan ibu bapa yang dikongsikan, perlu dikongsikan kepada anak-anak. Kemudian lagi ibu bapa perlulah membagikan satu role model ataupun contoh yang terbaik kepada anak-anak daripada segi attitude, sikap. Kadang-kadang kita lihat juga keulahan anak-anak ini adalah berpandukan ulah daripada ibu bapa. Contoh yang barangkali kita lihat di sini, contoh bersigup lah. Anak-anak sebenarnya kadang-kadang mana akan pandai bersigup. Tapi oleh kerana ibu bapa yang membawai, maka sebab itulah terpengaruh. Malah kadang-kadang yang paling mendukacitakan kalau ada ibu bapa yang membagi sendiri rokok kepada anak-anak. Sebab itulah kita lihat di sini, kita ni mau anak-anak berdisiplin, maka kita ni ajarlah dengan contoh yang terbaik supaya mereka dapat melakukan yang terbaik juga. Contoh tadi sembahyang. Sembahyang bermakna ibu bapa pun sembahyang, maka anak-anak pun insya-Allah akan sembahyang, dan ajar anak-anak bagaimana untuk pengurusan masa. Itu penting juga. Dan juga kita lihat di sini supaya anak-anak itu mempunyai sikap bertanggungjawab terhadap tugas dan siapa diorang ini. Contoh di dalam rumah. Kalau kita lihat dalam rumah, semua kadang-kadang pakaian siapa menyuci. Kadang-kadang sama jadi pembantunya. Masak. Kemudian
malah membersihkan piring mangkuk, bersihkan bilik pun kadang-kadang siapa. Maka sebab itulah sebenarnya kita ajar anak-anak untuk mendisiplinkan diri supaya bilik pun kalau boleh biarlah diorang anak sendiri yang membersihkan. Inilah sebahagian daripada cara untuk ibu bapa jangan terlalu memanjakan. Manja boleh, tapi jangan melampau-lampau sehingga kadang-kadang bila mana kita ni mendulur anak-anak kita ni akhirnya anak-anak tu hilang hormat pada ibu bapa. Wa'alaikumsalam. Inilah sebahagian yang perlu kita ni ambil kira lah dalam membentuk disiplin anak-anak. Baik. Alhamdulillah cukup menarik juga dengan pengisian berkenan Intan ya. Kerana adanya nasihat dan juga tips yang telah disediakan, diberikan kepada kita, disajikan kepada kita, sama ada kita menerimanya ataupun tidak terpulang kepada auda, tapi kesemuanya memang ya semata-mata untuk kesejahteraan anak-anak dan juga diri kita sebagai ibu bapa. Dan seterusnya ni kita akan berberalih semula kepada Cikgu Roslan. Jadi Cikgu ya mengenai dengan apakah antara peranan ibu bapa ya dalam memastikan persediaan anak-anak ini berjalan dan lancar ya. Dalam masa mungkin dalam 3 minit saja Cikgu. Maklum sajalah masa ni entah kadang-kadang malas masa mencemburui. Silakan Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, peranan ibu bapa secara ringkas yang paling utama sekali ialah ibu bapa hendaklah membagikan sokongan emosilah kepada anak-anak di rumah. Alright, sebabnya kalau dalam sehari ada 24 jam, di sekolah kanak-kanak ni dalam 8 jam. Jadi the rest 16 jam itu kanak-kanak berada di sekolah lah. Di rumah. Jadi banyak masa diorang itu berada di rumah. Ini ibu bapa mengambil peranan untuk membagi diorang sokongan emosi. Dengan sokongan emosi ini akan membantu anak-anak untuk mengatasi tekanan dan stres. Belajar ini stres kan. Jadinya kalau di rumah lagi stres, kemana takkan lari anak-anak ini. Jadinya ibu bapa bagilah sokongan emosi kepada anak-anak di sekitar. Dan yang kedua, menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif, iaitu dengan menyediakan ruang dalam rumah yang selesa untuk anak-anak petani ini belajar. Selain daripada itu, peralatan-peralatan belajar macam mana ya? Kalau ada peralatan ataupun buku-buku yang masih boleh digunakan, gunakan bagi mengelakkan pembaziran. Dan seterusnya, bantu anak-anak petani itu untuk merancang masa. Dengan berbincang dengan anak untuk membuat jadual belajar. Anda dinafikan ada keluarga ini ada berniaga apakah. Kalau boleh buatlah jadual antara ibu bapa sama anak-anak itu berbincang bila waktu anak boleh menolong, bila waktu anak itu akan belajar secara dengan selesa dan kondusif. Dan yang keempat ialah memberi dorongan dan motivasi. Sentiasa memberi dorongan dan kata-kata semangat kepada anak-anak katanya ini. Dan yang kelima ialah menjadi role model seperti yang Ustaz tadi nyatakan, bagilah contoh yang baik kepada anak-anak katanya ini. Jangan tunjukkan ulah-ulah zaman-zaman rock atau rock kapaknya orang yang terlihat kena anak kita. Bagilah contoh-contoh yang baik. Kalau boleh sembahyang berjemaah, lepas-lepas sembahyang itu boleh buat tazkirah ke apakah dan mengajarkan anak-anak katanya ni. Dan sediakan keperluan fizikal dan mental dan jangan kurang-kurang bekerja sama dengan guru, pentadbir dan juga kaunselor di sekolah untuk membincang tentang bukan saja masalah anak-anak tapi macam mana ibu bapa boleh menolong lagi anak-anak di rumah dan juga di sekolah. Dan menguruskan tekanan dan kebimbangan. Dan yang paling penting pendidikan nilai etika, iaitu ibu bapa di rumah ajar tajuk anak-anak katanya ni untuk menghormati, macam mana cara menghormati kawan-kawan diorang, macam mana menghormati adab sebagai seorang murid dan pelajar di sekolah. Barangkali itu saja dulu ya. Dan akhirnya ni apapun kita ada berbaki 1 minit ini. Kita bagi ruang kepada Ustaz secara ringkas pesan terakhir kepada pelajar ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, pesanan terakhir. Bukannya terakhir benar lah. Terakhir untuk tahun ini. Betul. InsyaAllah terus menerus akan memberi nasihat kepada anak-anak kita ni, yang mana terutama pelajar-pelajar bila mana setelah masuki persekolahan, maka yang paling penting adalah
sikap disiplin diri itu perlu. Ya. Disiplin dalam melaksanakan apa juga kegiatan persekolahan dan juga menjaga masa dengan baik, masa belajar, masa berehat. Sebab kadang-kadang anak-anak banyak yang lebih fokus kepada main TikTok, media sosial lah, media sosial menyebabkan mereka lalai. Dan juga yang paling penting adalah ibu bapa sendiri memainkan peranan, mana ibu bapa sokong membantu anak-anak untuk terus berjaya dan ciptalah suatu suasana kemesraan, menjaga hubungan di antara ibu bapa. Dan kalau boleh ibu bapa di sini jangan lupa terus-menerus berdoa untuk kejayaan anak-anak, insya-Allah. Apapun yang akan dihadapi, maka kita mengharapkan di mana anak-anak itu menjadi anak yang baik, anak yang sempurna akhlaknya, di mana kita ni biarlah kita ni berikan ilmu, bukan setakat ilmu sahaja, tapi yang paling penting adalah adab mereka ini kepada orang-orang dengan masyarakat pun perlu kita ni ambil kira. Wallahu a'lam. Baik, Ya, alhamdulillah ya. Kita juga terima kasih kepada Ustaz Haji Samadi dan juga Cikgu Roslan kerana sedia untuk memberikan tips bagi persediaan pelajar sebelum memulakan sesi persekolahan 2025. Jadi kita mengharapkan kepada pelajar setelah mendengarkannya mengenai dengan tips ini dan lebih bersemangat dan juga bersikap positif untuk menjalani sesi persekolahan. Bapak, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz dan juga Cikgu. Baik, insyaAllah kita bersoal lagi Ustaz dan juga Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.